是肖医师，怎么称呼是肖医师还是肖主任？哎，我是来自我们佛山复兴长城医院感染科的肖正生医生。呀，今天非常开心，能这里跟大家一起学习，向我们印尼的各位领导、各位主任问好。jadi Dokter Xiao juga balik menyapa kita semua. Beliau dari Ya. Rumah Sakit Fosan Fosen Changcheng Hospital, Deputy Chief daripada bidang Infectious Disease Department. Sangat bersukacita bisa join acara kita hari ini sebagai narasumber. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Xiao Yise, 你好。请继续啊。今天应我们复兴健康，我们复兴集团的要求，向我们印尼及线上的各位专家汇报，主题为肝炎和肝硬化的综合治疗。Oke, jadi bahwa hari ini beliau itu dari Fosun Changcheng Hospital itu kan ada satu grup ya di China. Nah, karena diundang, beliau dengan sangat senang hati untuk bisa presentasi, sharing kepada kita dengan topik pengobatan komprehensif hepatitis dan sirosis hati. Oke, Xiao Yise, 请继续。那我这个翻页可以翻，还是您那边翻过来是在主持人这里操控的。？OK OK。那下一页，下一页。Next page。嗯，今天我向各位线上的专家汇报的内容有以下四个：第一个是从我们肝炎、肝硬化的一个概述，还有我们对这方面的一个治疗的策略，尤其我们肝硬化的治疗，还有我们该如何去长期的管理这些患者。Jadi bahwa dari topik ini, hari ini ada 4 bagian yang beliau mau presentasi buat kita. Yang pertama adalah gambaran umum penyakitnya yang berkaitan dengan hepatitis. Yang kedua adalah bagaimana strategi pengobatannya. Yang ketiga adalah sirosis hati, bagaimana pengobatan. Dan yang keempat itu pencegahan dan manajemen long term. Oke, Xiao Yise. 好，再翻。Next。我们我们知道我们肝炎其实它是有很多病因的，最常见的有我们病毒性的肝炎，酒精的、药物的、自身免疫性的，那个病因是非常多的，而且它再从它的病程来说的话，也分为急性和慢性。Jadi bahwa yang halaman ini kita lihat ada 3 bagian. Bagian yang pertama paling kiri, seperti kita bisa baca juga di layar, hepatitis itu ada berbagai penyebabnya. Apakah itu dari virus, juga tipenya berbeda-beda, A, B, C, E, dan seterusnya. Ada juga yang karena konsumsi alkohol atau keracunan obat-obatan, apa nama hepatotoksik, hepatotoksik, atau gangguan autoimun. Selain itu, bahwa hepatitis juga ada jenis akut, ada jenis yang kronis. Oke, Xiao Yise。好，那放到前面那一页去。对，这个这个就返回原来的。啊，呃，那么我们一旦在肝炎阶段，如果没有很好的去一个治疗的话，那么病情就会进展到肝硬化。肝硬化是我们慢性肝病的一个中末期阶段。主要是肝硬化的一个情况，主要是我们的肝组织的弥漫性纤维化，
还有我们甲小叶的形成，这个是从病理的一个特征，有这样的病理特征。那到了肝硬化的时候，其实肝脏的一个组织是会破坏，肝功能会丧失。那么，按照病因的话，有病毒性的肝硬化、酒精性肝硬化等等这方面的肝硬化。嗯，Oke. Jadi bagian tengah yang kedua, bila hepatitis tidak ditangani dengan baik, maka dia akan bisa berlanjut, bisa develop menjadi sirosis hati. Sirosis hati adalah tahap akhir daripada penyakit hepatitis kronis. Ditandai secara patologi oleh diffuse fibrosis pada jaringan hati dan pembentukan nodul semu atau pseudolobules sehingga menyebabkan kerusakan struktur liver dan hilangnya fungsi liver. Berdasarkan penyebabnya, sirosis hati dapat dibagi menjadi sirosis virus, sirosis akibat konsumsi alkohol, sirosis kolestatik, yaitu sumbatan empedu antara lainnya. Oke, Xiao Yi. 好，那么翻到前面还有一个小的，那还没翻前面那一页。已经返回前面这个。好，那么我们在中国这边的话，其实肝炎的话，我们大部分还是我们病毒性肝炎占了80%，当然也有酒精性的，那么目前的话，我们呃通过主要是我们的一个疾病谱逐渐也是在发生了变化。按目前来讲，主要还是以病毒性肝炎为主，占了80%。Oke, data berikut yang bagian paling kanan bahwa kalau di China hepatitis ini dari berbagai penyebab itu yang utama 80% itu datang dari infeksi virus. Walaupun ada juga yang karena konsumsi alkohol dan seterusnya. Tapi yang dari virus itu 80%. 好，我们下一页。CIA. Oke, next page. Kita ke lembar yang berikutnya. 那从我们全球来讲的话，我们全球大概有3.25亿的人是感染了我们乙肝、丙肝的，那么肝硬化在全球死亡的病因中也排到了第11位，其中主要还是以我们病毒性肝炎为主，尤其是在我们中国，我们是一个乙肝大国，那么我们还是目前还是主要还是乙肝感染。当然，通过现在的一个治疗，我们乙肝的一个放病率也是逐年是已经有在下行的下降的趋势了。刚刚肖医师是讲到左边的，对不对对，左边的。？Oke. Jadi bahwa secara global, bagian yang paling kiri kita lihat data dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, 325 juta orang di dunia ini mengidap atau terinfeksi virus hepatitis B atau C, menyebabkan kematian 1 juta lebih setiap tahunnya. Dan sirosis hati itu menempati peringkat 11 penyebab kematian. Jadi termasuk peringkat yang besar juga. 57% kasus diantaranya yang terkait dengan sirosis akibat hepatitis virus. Nah, China sendiri adalah salah satu dari ikan takwa, yaitu negara dengan persentasi kejangkitan hepatitis B itu termasuk negara besar, artinya banyak kasusnya. Persentasinya pun cukup signifikan. Oke, Xiao Yi. 嗯，好的。那么，哎，能翻到刚才那个中文的那个？
哦这个就返回原来啊的。，OK OK，那么其实我们乙肝肝硬化不仅是在中国，其实在亚洲也是一个比较主要的。那么比跟西方国家那边相对比，欧美那边的话，它还是以丙肝和酒精肝为主，而我们肝硬化好发的年龄大概在40到60岁。而且主要以慢性乙肝进展为肝硬化为主，当然合并有 HIV 或者糖尿病的，那么这些病人的风险是增加的，是我们没有合并这些 HIV 和糖尿病的患者的风险是有增加，大概有3倍左右啊。Oke. Oke. Jadi bagian tengah dan bagian kanan barusan dijelaskan bahwa walaupun hepatitis B itu di China termasuk kategorinya yang apa persentasinya besar, tapi di negara-negara Asia dan Afrika juga demikian. Hepatitis B itu menjadi bagian yang signifikan. Ada beda bahwa kalau di Eropa Amerika di apa populasi apa Caucasian itu mereka lebih banyak dari hepatitis C, penyebab sirosis yang ada di negara-negara barat. Dan sirosis akibat alkohol itu menyumbang 20-50% kasus di negara maju. Dia punya prevalensinya itu sepertinya berbanding lurus dengan konsumsi atau kebiasaan alkohol per kapita. Jadi makin tinggi konsumsinya, kasusnya sirosis akibat alkohol juga demikian, semakin tinggi. Lalu yang bagian kanan, sirosis hati itu paling sering terjadi pada usia, terutama pria, usia 40-60 tahun. Antara pria dengan wanita itu 2:1. Jadi pria itu 2 kali lipat. Jadi penderita hepatitis B kronis, tingkat kejadian tahunannya itu perkembangannya menjadi sirosis hati itu berkisar antara 2% sampai 10%. Dari hepatitis B kronis menjadi sirosis 2-10%. Dan resiko tersebut meningkat bisa sampai 3 kali lipat pada individu yang juga penderita HIV atau penderita diabetes. Oke. 好，下一页。目前我们乙肝的感染仍然是一个全球我们公共卫生的一个问题那么按照中国目前的流行的情况来看，目前我们中国慢性乙肝的感染大概有7500万，而且患这些患者主要的传播的途径，主要还是以我们母婴传播为主。Oke. Jadi pada lembar ini kita lihat karakteristik epidemiologi dari hepatitis B ini. Data WHO kita bisa lihat yang di sebelah kiri. Barusan Dr. Xiao itu menjelaskan yang di bagian tengah. Kalau di Tiongkok, itu jumlah infeksi hepatitis B virus 75 juta orang. Tidak sedikit angkanya. Dan bagaimana bisa terjadi kejangkitan infeksi tersebut, itu ada di bagian kanan. Kita lihat bahwa terutama itu ditularkan dari ibu kepada anak melalui darah. Termasuk juga trauma ringan pada kulit, atau selaput lendir, dan juga bisa melalui hubungan seksual. Di China, penularan dari ibu ke anak itu merupakan penularan yang utama, yang paling banyak. Itu mencakup 40-50% kasus. Infeksi baru pada orang dewasa biasanya penularan itu terjadi melalui hubungan darah dan hubungan seksual. Jadi hepatitis dari HB, vaksinasi hepatitis B, itu adalah cara yang paling efektif mencegah infeksi hepatitis B virus. Oke. 目前我们中国
乙肝的新发的病例是逐年的下降，主要在于我们做了两方面的工作。第一个就是我们对我们的生意我们的一个生意方面就是进行就是我们呃孕前的一个筛查乙肝。那么进行发现我们乙肝孕妇进行一个母婴阻断的工作。第二个方面就是，孩子出生之后是全员的接受我们乙肝的免疫的一个乙肝疫苗的免费接种。所以通过这两项工作，目前我们国家中国的一个乙肝的新发病例是明显的有下降。Oke, data yang berikut ini kita lihat bahwa tingkat kejadian prevalensi hepatitis B pada populasi yang ada di Tiongkok itu dari kurun waktu tahun 1992 ke tahun 2006 turun. Dari 2006 turun, kalau dibandingkan dengan 2020 juga turun. Hal ini antara lain karena dua, yaitu pertama adalah mereka punya screening yang ketat terhadap warga penduduk yang dianggap itu adalah calon ibu hamil. Jadi prakehamilan itu sudah diikuti kondisi kesehatan dan juga berbagai resiko epidemiologi seperti ini. Yang kedua itu adalah bila ternyata ada potensi besar anak ini sudah terjadi kehamilan, anak ini nanti dilahirkan, maka anak itu akan terima treatment. Jadi mungkin dari sejak bayi sudah ada vaksinasi, sudah ada pemantauan, dan terima pengobatan, semuanya gratis dari programnya pemerintah. Jadi prakehamilan dan setelah pasca persalinan, itu pemerintah ada program khusus, sehingga angka-angkanya menurun hepatitis B di Tiongkok. Oke. 好，下一页。那么刚刚我们讲到了乙肝，其实丙肝，在我中国虽然没有像乙肝的感染的病人那么多，但也是我们病毒性肝炎、慢性病毒性肝炎的主要的一个感染的一个群体。从我们的一个统计，初步来判断的话，大概有1000万例的一个患者在中国是感染了我们的丙肝。Oke, jadi bahwa tadi tentang hepatitis B, kita lihat itu adalah satu angka yang besar di China, ada 75 juta. Selain hepatitis B, sebetulnya hepatitis C virus juga adalah salah satu kontributor yang bisa membawa kepada penyakit yang lebih berat, apakah sirosis dan seterusnya. Angka ini memang lebih kecil daripada hepatitis B. Di China itu kurang lebih ada 10 juta case. Kalau kita lihat di bagian tengah bawah, itu dari statistik, hepatitis C virus infeksi di China itu kurang lebih 10 juta case. Demikian. 好，下一页。已经下一页了。OK，目前我们丙肝的话，治疗已经不是难的问题。现在目前重点我们做的工作在于丙肝的一个筛查，因为丙肝患者很多都是一个无症状的一个携带者，所以这方面的病人。目前我们重点工作是筛查可以从这个表中我们可以看出，我们丙肝感染的人群只有20%得到了确诊，而治疗不止2%，所以目前我们的一个工作在于
筛查患者、发现患者和治疗患者。Jadi bahwa hepatitis C, bila dari teknis medisnya, itu kira-kira bisa dikontrol, pengobatannya punya harapan baik. Tetapi masalahnya adalah bagaimana bisa menemukan kasus-kasus orang yang terjangkit hepatitis C. Kalau dapat tahu, kita bisa obati. Nah, seperti yang di bagian paling kanan, di antara populasi yang terinfeksi HCV, hepatitis C virus, itu cuma 20%-nya yang terdiagnosa. Banyak yang asimptomatik. Jadi sebagian besar itu tidak ada gejala-gejala, mereka adalah carrier, pembawa HCV, hepatitis C virus. Jadi cuma 20% yang terdiagnosa. Kemudian dari yang terdiagnosa itu hanya 10%-nya lagi. Jadi kurang dari 2% yang benar-benar masuk program pengobatan. Jadi masalahnya ini, mereka perlu memobilisasi lebih banyak lagi screening secara ekstensif meluas untuk mencari tahu benar-benar yang ada hepatitis C terinfeksi. Jadi PR besarnya itu adalah screening ke masyarakat yang lebih luas. Oke, Xiao Isu. Boleh next? 好，下一页。已经下页了。哦，另一个我们肝炎的另外一个病因，那就是脂肪肝。其实现在目前我们的乙肝乙肝的发病率和丙肝的发病率其实是逐年在下降，但是我们的脂肪肝现在随着我们经济的发达，我们生活的改善啊，其实脂肪肝反而逐年的在升高，尤其是近10年增幅达到了50%以上。Jadi bahwa ini tentang fatty liver, yaitu liver berlemak. Kalau kita lihat dari hasil penelitian dari Beijing University, prevalensi dari fatty liver di Tiongkok itu ada peningkatan. Pada tahun 2012, 29%, kemudian 10 tahun kemudian, tahun 2022 itu menjadi 44%. Dalam kurun waktu 10 tahun, itu lebih tinggi daripada rata-rata yang ada di global, di seluruh dunia. Terutama di wilayah yang tingkat ekonomi lebih maju. Ya, di sini disebut beberapa wilayah sebagai contoh. Itu tingkat pertumbuhannya mencapai hampir 8%. Jadi semakin maju suatu ekonomi, nah mungkin cara konsumsi, cara makannya, cara minumnya, itu menyebabkan angka prevalensi daripada fatty liver itu menjadi juga lebih tinggi berbanding lurus. Oke, next. 好，下一页。那么，我们的一个慢性肝炎，如果我们没有及时的治疗，势必会向我们肝硬化转变。从我们的一些数据来看，就是说我们乙肝如果没有及时的治疗，那么5年内转为肝硬化的发生率大概8%到20%，而我们的丙肝，它其实它的发展可能会缓慢一点，比乙肝更加缓慢，但它的也是没有及时的治疗。也是有20-30%，在20到30年会发展为肝硬化，而且发展为肝硬化的情况下，也同时会出现并发症，包括我们的食管静脉曲张、我们的腹水、我们的肝癌的发生率是会明显的增加的。Jadi bahwa kita lihat hepatitis kronis
apakah itu hepatitis B maupun C. Kalau tidak ditangani timely, pada waktu yang tepat, pada waktu yang dini, maka dia akan bisa develop menjadi penyakit yang lebih berat, menjadi sirosis. Hepatitis B kronis tidak diobati pada saatnya, maka dia bisa menjadi menjadi lanjut menjadi sirosis dalam waktu 5 tahun. Itu persentasinya 8-20%. Dalam 5 tahun itu menjadi sirosis. Kalau hepatitis C, prosesnya itu lebih pelan. Dalam kurun waktu terinfeksi hepatitis C, itu kalau tidak ditangani, diobati dengan pada waktunya, maka dia perlu waktu lebih panjang, lebih lama, lebih pelan, yaitu antara 20-30 tahun kemudian berkembang menjadi sirosis. Nah, kalau terjadi sirosis, maka itu bisa berkembang menjadi ada banyak komplikasi yang menyertainya, yaitu bisa terjadi abdominal swelling, pembengkakan air di bagian abdomen, yaitu asetis, bisa juga kena hepatoma ataupun kanker hati dan seterusnya. Jadi pentingnya adalah kata kuncinya dideteksi dan juga bisa ditangani dengan pada waktu yang sedini mungkin. OK，肖医师，回到好，原原来的下一页，那个页吗？还是下一页？下一页，下一页。OK，next page。对，这页讲了，下一页，这个讲了。OK，yang 对 berikutnya。对，这个啊，OK，好，那么我们，哎，往那个中文的那个，就这一页的中文。Mandarin。OK。好，那么我们的一个饼干的话，这是一个饼干的一个发展的一个病程的一个示意图我们饼干很多饼干的感染它都很隐匿，它没有什么症状。如果没有及时的去发现，只有少部分可以自行的一个治愈。应该大概60%到80%，它会转变为我们慢性的饼干，而且这种饼干，慢性的饼干也是大概80%，它是没有症状的。所以这些患者就是刚才我们在前面讲的，是我们现在做一项非常重要的工作，就是及时的去发现这个饼干。因为饼干这个没有症状的话，大概在10到30年，它是会发生到我们的肝硬化，甚至肝癌。好多一些病人，到了肝硬化、肝癌，才发现原来他之前是有丙肝。所以我们的筛查的工作是非常重要的。OK，jadi diagram skema ini diagram konsep ini itu adalah mengenai HCV, hepatitis C virus. Bahwa tadi kita sudah dengar sebagian besar penderita yang infeksi hepatitis C itu tidak ada gejala, tidak asimptomatik, sehingga banyak yang tidak tahu. Sehingga infeksi hepatitis C akut itu kurang lebih 20%, yang subklinis itu 80%. Dan mereka itu asimptomatik, tidak ada gejala, tidak ada rasa apapun. Dari sebagiannya itu ada yang bisa terjadi pemulihan spontan, pemulihan dari dirinya sendiri. Tapi ada 60-80% itu berkembang menjadi hepatitis C kronis. Dari akut, infeksi akut menjadi kronis, 60-85% itu tidak ada rasa, tidak ada gejala apapun. 80% itu tidak ada gejala. Sehingga kemudian dia bisa berkembang menjadi sirosis dan juga bisa terjadi HCC, yaitu hepatocellular carcinoma, kanker hati. Di China banyak, tidak sedikit, itu yang kedapatan
teridentifikasi menjadi apa kanker hati, itu baru tahu bahwa dulu-dulunya itu pernah melalui hepatitis C, virus terinfeksi hepatitis C. Tapi mereka nggak pernah tahu, tidak ada rasa, tidak ada gejala. Sehingga akhirnya sudah kondisi yang begitu lanjut menjadi kanker hati. Baru diperiksa itu dulu-dulunya dimulai dari infeksi hepatitis C. Jadi PR besarnya adalah bagaimana dilakukan screening yang ekstensif, yang meluas untuk mencari tahu deteksi dini dan dilakukan penanganan seawal mungkin, sedini mungkin. Oke, next. 好，下一页。呃，这个就是我们肝炎急性感染的一个发展的一个示意图。那从中可以看出，如果我们没有及时的去治疗我们的肝炎，慢性肝炎，它就会向肝硬化、肝癌这样去发展。肝化到晚期就有我们发生会代偿期的肝硬化和失代偿期肝硬化。最终我们比较严重的病情，那就是我们失代偿性肝硬化和肝癌这两个是我们慢性肝炎没有及时规范的治疗的一个后果。Dari diagram ini, oke, slide berikut. Dari diagram ini kita lihat, ini adalah menyangkut infeksi akut untuk hepatitis. Bila tidak ditangani, bila tidak terdeteksi, tidak ditangani sejak dini atau awal, dia akan berkembang akut menjadi kronis. Ya, kita lihat di garis yang di tengah-tengah itu. Dia menuju ke kanan, menjadi kronis. Setelah itu dia berkembang lebih lanjut, bisa menjadi sirosis. Dan akhirnya kalau nggak ditangani juga, maka banyak yang kemudian menjadi kanker hati. Atau menjadi sirosis dekompensasi. Nah, kedua hal ini adalah menjadi penyebab kematian yang cukup banyak. Jadi adalah suatu apa? Kata kuncinya adalah mesti terdeteksi dan ditangani pada saat awal atau jangan terlalu lanjut, jangan terlalu telat untuk bisa menghindari di bagian kanan itu sirosis maupun kanker yang menuju kepada apa? Bisa menuju ke kematian. Oke, 肖医师。好，下一页。我们还讲到了我们的酒精性肝病的一个情况。其实酒精性肝病的话，很多治疗是比较困难，困难在于患者很难去戒酒那么我们如果患者没有及时的去戒酒，那么就会存在以下的肝脏的病理变化，就以下这几种。一种是我们一个到了我们肝炎后期，我们的一个肝纤维化，那么最终我们还会出现这个我们肠道菌群失衡的这样的一个病理变化过程。这位是讲在左边的吗？还是左边和中间的？对，我今那个天我这一课就是把这一篇这个比较多的被它概括一下，全部概括起来tentu lah. Oh, oke. OK。Jadi pada lembar ini, next lembar terjemahan, barusan Dr. Xiao sudah secara apa kurang lebih merangkum dari satu lembar tiga bagian ini, kiri, tengah maupun kanan, bahwa tentang hepatitis akibat kebiasaan alkoholik. Kesulitan daripada penanganan ini adalah kesulitan penyembuhannya adalah para pasien itu tidak bisa lepaskan ketagihan ataupun kebiasaan alkoholik. Sehingga dia sebagian besar itu berlanjut. Jadi dari fatty liver lalu kemudian menjadi apa
fibrosis. Lalu kemudian bisa menjadi yang lebih parah lagi yang menjadi sirosis. Kurang lebih seperti itu. Kata kuncinya adalah hepatitis akibat dari kebiasaan alkoholik itu kuncinya di pasien tersebut. Subjeknya itu bisakah dia secara apa namanya disiplin stop sama sekali. Poinnya itu. Oke, next. 肖医师，肖医师还是原来的这个幻灯片，还是下一个？好，我们还是回到那个刚才原来的那个幻灯片，还是下一个？对对对，还是下一个？下一个，OK，下一个吧。哦，OK，next page 呀，对呀，yang ini，对，下一个。这已经下一个了，这个刚才讲过啊，对。那已经讲过。么我们还有我们现在的代谢性相关性的一个肝病，其实在我们国家的话，其实是有逐年上升的一个趋势，那么它最主要是我们代谢性相关性肝病的一个机制，主要我们胰岛素抵抗这个是一个核心作用。那么还有我们氧化应激的双重打击，那么我们脂肪肝炎的一个转化的机制，目前我们在代谢性肝病的一个治疗，现在很多呃医院也是在开展这个代谢相关性肝病的一个专病的一个门诊。刚刚覆盖了3块吗？左边、中间、右边。对对对对哦，OK。对对对。Jadi barusan Dokter Xiao itu sudah kurang lebih merangkum bagian kiri, tengah, dan kanan dari lembar ini. Bahwa mekanisme dari kerusakan apa liver karena metabolisme itu dia ada tren yang meningkat di Tiongkok. Sehingga ada banyak rumah sakit itu buka poliklinik khusus yang masalah apa namanya hepatitis atau kerusakan hati ataupun fatty liver itu yang karena metabolisme. Mereka ada bidang yang khusus untuk ini, mengingat data statistiknya ada meningkat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, 下一页。OK，下一页。那我们来讲一下这个我们肝炎的一个相关治疗方面的一个策略。目前我们的一个世界卫生组织提出，我们2030年要消除我们病毒性肝炎的一个目标。这个是我们世卫提出的一个目标。那么我们国家中国也是在积极的参与其中。那么我们也通过这个我们指南的更新，我们最新的指南也是2020年的，我们乙肝指南方面有比较大的一个3个的方面的改变。第一个改变是扩大我们的一个筛查和扩大我们抗病毒的一个治疗的适应症，还有我们治疗上的一个方法的一个更新。Oke, jadi di lembar ini adalah menjelaskan bahwa hepatitis B kronis
strategi pengobatannya seperti apa. Bahwa WHO, Badan Kesehatan Dunia, telah mencanangkan untuk memberantas hepatitis eh, virus, mencanangkan untuk memberantas virus hepatitis itu pada tahun 2030. Oleh sebab itu, di Tiongkok itu juga secara aktif menyesuaikan dan juga untuk bisa bantu merealisasikan eh, pencanangan tersebut. Sehingga di Tiongkok itu dibuat pedoman yang dari waktu ke waktu mereka update. Jadi ada pedoman di tahun 2022 sudah dirilis ya untuk bisa mengoptimalkan bagaimana pengelolaan masalah kronik hepatitis B. Nah, update 好，yang terbaru itu ada 3 poin utama. Kita lihat di bagian paling bawah, yaitu penting untuk screening test yang diperluas. Jadi lebih banyak, lebih giat dilakukan screening test. Yang tengah adalah memperluas indikasi untuk pengobatan antivirus. Jadi memberikan kesempatan lebih banyak untuk pengobatan dari program pemerintah. Yang sebelah kanan, bawah kanan itu adalah rekomendasi pengobatan yang diupdate, yang diperbarui. Oke, next. Waktu 好，sisa 下一页。tinggal 15 menit ya. 肖医师，我们剩下的哎，时你好间还有15分钟，哦哦，还有15分钟啊？十五分哦钟，因为一共哦就60分钟，包括这个哦翻译。不好意思，我占了很多的时间。不好意思哦，我把时间也没理解好，我看到是要还有2个小时，我看到那个好，那我就简单快速的一点，我每章就讲一个重点啊，是是，这一章的这一章的重点就是我们3个重点，第一个我们检测乙肝我们要高敏的，也就是我们在在20就是单位每毫升。第二个，我们重点的话是积极的去治疗我们肝功能正常的乙肝的感染者。以前我们很多是肝功能正常就不去治疗，那么现在是我们重点的更新的一个重点，就是在肝功能也就正常的情况下的一个乙肝的治疗。这个覆盖了左边、中间、右对，边。全部重点，Oke. 嗯，Jadi di lembar ini barusan telah mencakup ya 3 bagian kiri, tengah, dan kanan untuk identifikasi DNA hepatitis B virus. Poinnya adalah batas kuantifikasinya. Kita lihat di kiri tengah itu, kiri bawah. Batas kuantifikasinya itu 10 sampai 20 international units. Sehingga mereka kasih range yang lebih luas. Tujuannya kan supaya bisa screening, mendapatkan apa hasil yang sedini mungkin. Lalu yang di tengah itu ambang batas daripada pengobatan itu ALT untuk bisa lebih mengurangi hepatitis, fibrosis, dan juga kematian dari akibat sirosis dan kanker hati dan juga penyakit hati lainnya. Nah, poinnya itu. Next. Oke, 下一页。下一页，我每一页都讲一段重点的啊。那么OK，目前从这张表来看的话，我们是我们乙肝口服药物，我们核苷酸类似物核苷药物的一个一线用药，那就是包括我们的恩替卡韦、富马腾替诺福韦、艾米替诺福韦。丙酮替诺福韦，这个是目前我们中国的一线用药，就由这几类。oke. Oke, jadi dalam lembar ini satu hal adalah pengobatan per oral yang dikonsumsi, yang diminum itu di China itu mereka mengadopsi obat antivirus untuk hepatitis kronis itu lini pertama, the first line product itu
first line apa medication itu adalah yang 01, 02, dan 03. Itu entecavir, lalu tenofovir, eh, disoproxil, dan tenofovir itu alafenamida. Jadi tiga ini boleh bilang itu di China adalah diadopsi secara umum obat lini pertama, antivirus lini pertama, hepatitis B. Oke, next. 好，下一页。而在这几个药物的一个选择上，我们尤其是对一些特殊人群，我们要很好的去选择比如我们妊娠期，我们一般是选用我们的丙酚替诺福韦，我们的塔福。如果有慢性肾病的患者，我们应该去选择恩替卡回和塔福。而我们的儿童在2岁以上，那么其实我们就可以选择 NT 咖啡和我们丙酚替诺福韦。所以在不同人群对于抗病毒药物的选择是有讲究的。Yang ini adalah boleh bilang strategi pengobatan disesuaikan dengan kelompok pasien. Yang satu itu adalah eh, ibu apa calon ibu yang hamil itu, maka pilihan obatnya adalah TDF atau TAF, TEF. Kelompok yang kedua, bila pasien hepatitis tersebut juga adalah penderita CKD, kronik ginjal, maka pilihan obatnya itu adalah ETV dan TAF. Bila untuk anak-anak yang usia 2 tahun ke atas, nah itu juga eh, kebijaksanaannya adalah memilih ETV dan TDF pengobatannya. Oke, next. 好，下一页。现在目前我们乙肝的一个治疗是目标是分为3个，一个是基本的和满意的和理想的。那么目前我们的理想的目标，那就是我们乙肝表面抗原的转阴和抗体的产生，我们称为临床治愈尤其是我们乙肝的治愈临床的治愈可以降低我们肝癌、肝硬化的发生的风险。肖医师，这个是嗯，怎么去分配？哪一个是目前基本的，哪一我个是比较总体讲。高的理想的目标？对，我们基本的目标，一般很多是我们把我们乙肝病毒控制到最低检测不到的值，我们是基本目标。满嗯意的目标是我们抗原，如果有抗原阳性的，那是实现我们抗原的一个转换的一样。那我们最理想的目标。那就是我们要把乙肝表面抗原转阴。嗯，Oke. Jadi bagian yang paling bawah, bahwa dari seluruh pengobatan hepatitis itu ada 3 macam target, yaitu target yang paling kiri itu adalah target yang most basic target, yaitu supaya bisa kontrol kondisi atau progresi daripada hepatitis sampai batas yang kita nggak bisa apa-apakan lagi. Jadi artinya bertahan di situ tidak bertambah, tapi juga belum terjadi recovery orang tersebut. Nah, bagian yang ketiga itu adalah apabila endpoint-nya itu adalah ideal. Ideal artinya bisa mencapai recovery, mencapai sembuh total seperti itu. Oke, next. 好，下一页。那么是这个吗？目前我们嗯乙肝临床的治愈那么更多我们要因为原来只是口服我们抗病毒药物
我们核苷酸类食物这样的治疗的要达到乙肝的临床治愈是比较困难的几率也比较低的。那目前我们是家用应用了我们联合我们干扰素那么能够提高我们乙肝临床治愈。Strategi pengobatan hepatitis B, halaman terjemahan. Ya, jadi bahwa obat antivirus keterbatasan yang ada itu seringkali tidak bisa mencapai kesembuhan klinis yang ideal. Jadi kalau hanya mengandalkan per oral obat yang diminum itu seperti misalnya interferon, maka tidak banyak terjadi kesembuhan klinis. Jadi harus dilakukan dengan kombinasi. Harus dilakukan dengan kombinasi. Nanti penjelasannya di halaman berikut. 肖医师，你好，请下一页，下一页。下一页。我们干扰素之所以能够很好的那个联合治疗我们的乙肝其实它重要就是有两层的作用，一个是我们的它除了抗病毒作用，它还有免疫调节的一个作用。Jadi bahwa ini adalah tentang interferon. Bahwa interferon bisa membawa kemajuan daripada pengobatan ya antivirus ini. Pertama adalah dia punya efek antivirus. Jadi melawan virus. Yang kedua dia juga punya efek imunomodulator. Sehingga pada waktu yang sama juga dua hal ini saling sinergi. 这个下一页。下一页。对，目前我们是在治疗乙肝方面常用的就是除了我们的一个口服抗病药，还联合了注射了干扰素的联合治疗方法。Jadi di dalam terapi hepatitis B kronis ini kurangnya obat yang dapat membersihkan hepatitis B virus ini CCC DNA ini dan juga hanya dengan memutus keadaan toleransi imun dan memungkinkan tubuh menghasilkan respons imun antivirus bawaan dan adaptif yang efektif. Nah, barulah benar-benar bisa tercapai tujuan pengendalian dari replikasi virus sepenuhnya. Bahkan kalau kondisi ini tercapai, baru bisa mencapai penyembuhan klinis. Jadi sejumlah data itu mengkonfirmasi keunggulan terapi kombinasi, yaitu interferon ditambah NA dalam memulihkan respons imun antivirus di dalam dirinya si pasien atau inang dan bisa membersihkan virus. Oke, next. 好，下一页。那么我们的一个核苷酸类食物的一个治疗，那么我们其实乙肝的话重点在于预防我们肝癌的发生。如果这个慢性肝炎没有治疗，它大概有15%发生肝癌的风险。只是口服核苷类药物，那么它可以下降到7%左右的发生风险，可以降低50%。如果结合我们干扰素的治疗，那么它的肝癌的发生率是可以大大下降，只有1%左右的一个发生率。Diagram ini adalah untuk reminder, pengingat bahwa strategi pengobatan hepatitis B yang kronis itu pentingnya itu mesti ditangani
apabila tidak ditangani pengobatan antivirus, maka 15% daripada pasien hepatitis B yang kronis itu dia akan ujungnya develop menjadi kanker liver. Apabila ditangani dengan bagian tengah ya, itu obat nukleosida atau ya nukleosida, itu resikonya angkanya berkurang menjadi sekitar 7% dari pasien yang kemudian itu develop menjadi kanker liver. Ya, kanker liver. Apabila dilakukan lagi pengobatan kombinasi antara interferon dan juga pegylated interferon yang paling kanan, maka tingkat kejadiannya kanker liver terhadap pasien itu hanya 1%. Jadi pentingnya adalah bagaimana penanganan yang teratur dan juga dengan apa monitoring yang baik. 好，下一页。是这个吗？乙肝临床治愈的话，如何更好，就是一些我们叫做优势人群，因为我们乙肝治愈的一个几率不是很高，我们平时如果吃的抗病毒药，只能是抑制我们的病毒，很难达到了一个完全我们临床治愈这个目标。那么怎样的人群能够更好的达到临床治愈？那么其实目前我们做了一个，就是说大概在基线我们乙肝表面抗原在1500单位以下的，那么联合我们干扰素的治疗，它的乙肝的清除率可以达到37%。Jadi bahwa di lembar ini adalah mau menjelaskan untuk mencapai apa clinical recovery penyembuhan atau pemulihan secara klinis untuk hepatitis B kronis itu tidak mudah. Angkanya sangat kecil, kecil sekali. Nah, oleh sebab itu, kira-kira kelompok pasien yang seperti apa yang punya probabilitas lebih tinggi untuk bisa mencapai kesembuhan klinis? Yaitu kalau lihat itu di grafik yang paling bawah, pembersihan daripada HBsAg itu pada minggu ke-72 itu adalah pada kelompok yang mereka punya HBsAg-nya itu DNA dari HBV itu adalah yang kurang dari 100 international unit per mililiter. Maka kelompok ini itu angkanya paling tinggi. Because 下一页，下一页。对，所以我们这个是我们的一个珠峰项目，我们呃广州中山商院的一个我们高志良教授做的一个临床实验。那么也就是说，从这个实验来看，我们乙肝表面抗原的基线越低，那么它的个临床治愈率是会高的。尤其你看到我们如果基线在小于100的话，它的清除率可以达到56.1%。那么总之一句话就是，我们基线越低，那么它的清除率就越高。Nah, ini adalah hasil clinical eksperimen dari satu profesor di grup rumah sakitnya mereka, yaitu bila ini melanjutkan yang tadi. Jadi namanya juga itu data fase dari proyek Everest namanya. Bahwa bila eh, dia punya baseline daripada HBsAg itu makin kecil, yang paling kecil itu adalah di bawah 100. Dia bisa mencapai tingkat eh, pembersihan daripada virus tersebut lebih dari 50%, yaitu 56,1%. Jadi sangat tergantung kepada baseline HBsAg dari pasien yang bersangkutan.
makin awal, makin rendah, maka dia punya probabilitas pembersihan dari virusnya itu bisa lebih ideal. 好的，肖医师。好，下一页。OK, next page. 那么我们的饼干的策略主要重点，在于刚才讲的要发现是筛查这个患者。现在只要我们饼干的 RNA 阳性，都需要治疗那么我们目前的话，主要是要去发现患者、治疗患者，阻止病情的进展，降低我们肝癌的发生率和降低我们的一个死亡率。Ini tentang hepatitis C, virus. Tadi kita bilang bahwa secara teknis medis, eh, harapan untuk sembuh hepatitis C virus itu lebih tinggi, bisa mencapai kesembuhan. Tapi mesti ada deteksi ataupun ada diagnosa dini. Seringkali itu adalah tanpa gejala. Jadi perlu PR yang besar. PR besarnya itu adalah terutama untuk dilakukan screening yang lebih luas. Nah, untuk apa? Nah, kita lihat yang di bagian bawah ini. Ada 4 langkah yang mereka lakukan. Mencegah penyebarannya hepatitis C virus, yaitu tentu melalui serangkaian screening secara lebih ekstensif di masyarakat. Lalu kalau sudah ketemu ada positif hepatitis C virus positif, maka kiri bawah itu mengurangi gejala dan menghentikan progresinya. Sehingga yang kanan itu bisa dikurangi. Jadi insiden terjadinya berkembang menjadi karsinoma, menjadi kanker liver. Dan juga yang paling kanan bawah, karena kanker liver juga salah satu daripada penyebab kematian. Maka kalau menurunkan eh, terjadinya karsinoma atau kanker liver, maka bisa menurunkan penyebab kematian, salah satu daripada berbagai penyebab kematian. Oke, next. 好，下一页。是这个吗？对，目前的话，我们在治疗丙肝的情况，我们都是因为丙肝有很多基因型，我们用的现在的药大多是有放基因型，也就是我们不需要去评估它丙肝的基因分型。对一些特殊的人群，或者是我们有肝肾功能不好的一个患者，我们都可以去应用，而且这个药的一个对其他药物的相关性都可以明确能够查询的。Jadi bahwa ini halaman terjemahan. Jadi bahwa ini tentang hepatitis C. Pengobatannya relatif lebih mudah karena tidak harus lagi identifikasi genotype. Diferensiasi genotipenya nggak perlu. Mereka punya pengobatan bisa bekerja dengan efektif atau mereka punya cara untuk menemukan begitu genotype. Jadi nggak perlu dilakukan screening genotype. Dan boleh bilang itu bisa digunakan kepada semua kondisi fibrosis. Dan eh, untuk kelompok khusus pun bisa dipakai regimen pengobatan ini. Kemudian drug-drug interaction atau DDI itu bisa ditanyakan secara eksplisit, secara jelas. Jadi yang penting adalah menyederhanakan prosesnya diagnosis dan pengobatan untuk hepatitis C kronis. Bahkan yang paling kanan bawah itu adalah tentang biaya. Yaitu mungkin ada yang punya program asuransi ataupun biaya kesehatan atau asuransi pengobatan itu dia tanpa batasan genotype. Jadi yang manapun bisa memenuhi kategori untuk reimbursement. Oke, next. 好，下一页，是这个吗？还是要再跳？下一页，下一页。Yang berikutnya lagi? 那么我们这个表示我们各个基因型的一个
分类和药物的选择，绝大部分我们治疗应该是12周，大多数可以治愈。哦，完全之一啊，肖医生。对，后面有一张图是后面还有个表示，要不 Oke. 一起放，再放下一个就可以一起看得到。Jadi halaman ini adalah menjelaskan genotype yang berbeda-beda. 1A sampai genotype 6 ini itu semua dilakukan pengobatan untuk hepatitis C kronis dibutuhkan waktu antara 12 sampai 16 minggu. Itu kurang lebih bisa diharapkan itu mencapai recovery, sembuh. Nah, halaman berikutnya itu menunjukkan hubungan korelasinya. Next. 下一页是这个吗？下一页。再下一页。对，这个的话，我们对于不同特殊人群在丙肝治疗的一个方法的一个建议，比如我们有肾功能如果有4、5期的，那么我们应该是选择没有我们这个利巴韦林的这个病毒的方案，我们可以首选我们的索林布韦、维帕他韦这种。刚才我们讲在这里的一些方案，那么尤其还是小孩，这些，我们要根据患者的一个年龄，肝肾功能的一个水平进行相关的一个选择。Jadi di halaman ini itu hanya bagaimana pengobatan sesuai dengan kelompok pasien untuk hepatitis C kronis. Bila pasiennya yang paling atas itu, bila pasiennya juga adalah penderita daripada chronic kidney, penderita ginjal kronis, maka untuk pengobatannya itu skema terapi DAAS tapi tanpa RBV berdasarkan genotipenya. Lalu kemudian yang kedua itu bila untuk anak-anak dan remaja di atas 3 tahun, lalu berikutnya untuk anak-anak di atas 3 tahun, dan yang paling bawah untuk remaja usia 12 tahun ke atas. Ini adalah pilihan obat-obatnya, protokol mereka untuk menangani hepatitis C kronis. Oke, next. 下一页是这个吗？下一页，下一页，对。再下一页吗？还是这个？对，这个哦，从这个就可以看出，我们丙肝的治愈率是非常高的，应该可以达到80%、98%以上从不同的基因型患者肝肾功能的状态都可以达到98%的一个治愈。刚才您问的，也就是我们全部治愈的这个情况。很高，治愈率很高。Jadi bahwa di lembar ini satu kata saja, satu kalimat saya bahwa pengobatan terhadap hepatitis C kronis itu bisa punya ekspektasi kesembuhan, ya, full recovery, itu bisa 98% sampai juga mencapai 100% dengan genotype yang berbeda. Genotype 1, lalu genotype 2, genotype campuran, lalu juga penderita yang sudah di tahap sirosis, dan yang paling kanan itu adalah penderita pasien yang juga adalah penderita ginjal. Jadi hepatitis C virusnya HCV ini bisa punya ekspektasi sembuh 100%. 98 sampai 100%. 好，下一页。Oke, next. 那么对于脂肪肝的治疗，我们更多的是饮食的一个指导和我们
的一个运动的一个指导。Bahwa terhadap penyakit fatty liver, strategi pengobatannya itu adalah halaman berikut, halaman terjemahan, bahwa yang paling kiri itu adalah kontrol diet, rendah kalori dengan diet yang berimbang, yang seimbang. Terus juga eh, suplementasi, yang paling kanan, vitamin-vitamin, dan juga perlu olahraga. 好，Oke, next. 下一页。那么很多现在目前很多人的一个运动是很难呃去做到。其实运动对于脂肪肝的控制是非常重要的我们经常会推荐他每周至少有150分钟的中等强度的一个有氧运动，比如快走、游泳、骑自行车。这样的一些运动，对于这些患者，我们目前也有用过运动处方，那么我们也现在，有时候你患者来就诊的时候，你只是跟他讲，现在我们也可以通过一些穿戴的一个配置，实时的传到医生端去给他制定这个运动。有时候他如果有些患者有一天没有运动，他这个数据没传到，我们也会去提醒。督促他，这样会坚持他一个良好的运动的习惯。也 Jadi bahwa ini adalah bagian daripada olahraga atau latihan fisik. Paling kiri kita lihat aerobik. Untuk penderita fatty liver, bagaimana bisa menguras lemak yang ada di dalam livernya itu? Bisa secara bertahap, bisa lebih baik. Itu bagi porsi daripada latihan fisik, physical exercise ini sangat penting, sangat membantu. Pihak rumah sakit itu merekomendasikan setidaknya per minggu ada 150 menit kegiatan olahraga aerobik seperti jalan cepat, berenang, bersepeda. Dan setiap kalinya minimal 30 menit. Jadi mungkin 5 kali 30 menit seperti itu. Dan juga detak jantung pada 60-70% dari detak maksimal. Dia akan bantu bisa mengurai lemak yang ada di dalam liver sehingga bisa meningkatkan fungsi liver. Bahkan mereka juga banyak program, yaitu program termasuk pemantauan antara dokter kepada pasien. Jadi itu dibikin semacam aplikasi mungkin interaktif. Bila pasien fatty liver itu dia setuju, maka selama 1 minggu itu mungkin diukur atau di follow up dari hari ke hari. Ini sudah 2 hari, 3 hari nggak ada latihan. Dokternya bagaimana bisa tahu? Ataupun dari pihak klinik. Yaitu mereka punya aplikasi akan memberikan forward copy aktivitas daripada kegiatan si pasien. Jadi gerakan hari ini apakah sudah lakukan, pencet berapa menit, dimulai sampai selesai. Nah itu datanya langsung dia otomatis forward ke pihak klinik yang mengikuti, memfollow up pasien ini. Jadi pasien yang udah berapa hari tidak lakukan kegiatan olahraga, itu akan diingat. Jadi selain buat badannya sehat juga adalah penting untuk mengurangi kadar lemak di dalam liver. Jadi banyak macam cara sudah dilakukan. Oke, 好，下一页。那么对于酒精性肝炎的最重要的就是我们的一个戒酒，但是有些患者可能酒瘾，尤其长期酗酒的患者，可能戒酒很困难，所以这个我们戒酒是一个对酒精肝治疗是一个非常重点的一个重要的一个措施。当然，有些患者戒酒之后会有戒断综合征，那么我们要去进行一个对症的一个处理。eh, bahwa
Hepatitis karena konsumsi alkohol itu penanganannya kembali kepada si subjek atau si pasien tersebut. Seringkali pasien yang sudah kebiasaan atau sudah punya kecanduan alkohol udah jangka waktu lama, sangat sulit untuk bisa berhenti, stop, mengurangi atau apalagi berhenti konsumsi alkoholnya. Jadi ini tantangan yang paling berat. Jadi kesembuhan itu sangat sangat tergantung kepada kondisi si pasien, bisa berubah atau tidak. 好，下一页那么最后讲我们肝硬化的一个治疗。肝硬化治疗主要目前没有很特效的一些能够逆转肝硬化的一些药物。目前我们有的就是通过一些比如我们的一个中成药，一些比如我们的扶正化瘀啊，我们的牛胎干啊，富王牛胎干啊这些，还有我们的水飞骑兵这样来进行软化我们的肝硬化的治疗方法。这不是可以避免恶化，可以保这个只能延缓它的延缓它的病情。对于早期的肝硬化是可以逆转，但是晚期那种是非常困难，基本不太可能。但这些治疗的方法可以让早期肝硬化的患者得到控制。Jadi berikut ini adalah sirosis hati. Memang eh, kayaknya belum ada obat yang bisa untuk membalikan menjadi reversible dari sakit lalu menjadi sembuh seakan-akan tidak sakit eh, di tahap sirosis ini. Sehingga mereka itu banyak pakai ataupun develop. Kita lihat yang paling kanan itu intervensi daripada obat-obatan herbal TCM. Ada beberapa jenis obat yang disebutkan di sini. Bila itu dipakai kepada pasien sirosis yang masih tahap awal, itu masih ada harapan atau kesempatan untuk reversible. Jadi pelan-pelan dia membalik, bisa memulihkan. Tapi yang sudah sirosis yang sudah tahap lanjut, rasanya tidak bisa dikembalikan ke tahap penyakit yang lebih awal. Hanya ini untuk mencegah, menjaga SIDS tidak menjadi lebih parah begitu. Oke. 好，下一页。肝硬化的治疗的话，我们另一个重点的一个方法是重点的一个措施是要预防它肝硬化的一些并发症比如我们对于没有出血的一级预防，我们经常会有选择我们贝塔受体阻滞剂，比如我们的普奈诺尔，这样来降低它门脉压。避免我们门脉压高导致的一个食管胃底静脉破裂出血。一旦出血之后，那么我们就要运用一些比如我们的生产艺术啊，我们的镜下止血这样的一个治疗的一个方法甚至有些还要进行一个T-Pose 的一个封流术有一些患者到最后只能肝移植。Oke. Jadi terhadap sirosis itu karena sulit untuk bisa reversible dikembalikan ke tahap yang lebih awal apa namanya pemulihan, maka berusaha cegah untuk supaya tidak terjadinya komplikasi. Nah, bagian yang paling kiri itu adalah pasien yang belum mengalami pendarahan. Jadi kita bisa berikan pilihan itu propranolol, ya. Terus lalu apabila terjadi pendarahan itu yang di bagian tengah itu bisa diberikan beberapa macam obat, somatostatin dan octreotide
dan seterusnya. Sedangkan yang paling kanan itu adalah untuk mencegah tidak terjadi lagi pendarahan ulang. Dan 好 bila terpaksa ya, itu mungkin adalah harapannya dengan transplant, itu dengan cangkok cangkok liver. Oke, next. 好，下一页，好，下一页。当然肝硬化还有腹水是常见的一个并发症。对于腹水的话，我们通过比如说要限钠那么还要提高它的蛋白的水平甚至一些顽固性腹水，我们还要用到我们血管的一个收缩药物，比如我们的特利加速等等这些方面。Sirosis hati itu seringkali disertai gejala seperti ini, yaitu terjadinya bengkak air di bagian abdomen, di bagian perut. Dan umum timbul hal seperti ini. Jadi oleh sebab itu, ini adalah teknisnya pengobatan, obatan yang dipilih untuk penanganan tersebut. Yang bagian tengah lihat apabila kita lihat apabila asetis ataupun bengkak air di perutnya itu tekanan tinggi, terpaksa ya mesti dilakukan itu pengeluaran sedot cairan. Dan kalau melebihi 5 liter dari setiap tindakan, bersamaan perlu dikompensasi ditambahkan albumin dan seterusnya. Oke. 好，下一页。当然，到了我们肝硬化比较危重的一个就是我们肝性脑病。那么肝性脑病方面的话，我们经常会去限制我们动物蛋白的一个摄入。我们去尤其是口服，我们去治疗，有我们乳果糖是让大便保持通畅，降低我们血氨的一个吸收，还有我们的利福西明。尤其我们要去除这个诱因，包括感染、电解质紊乱等等。Ini adalah sirosis di tahap tertentu, dia bisa menyebabkan gangguan fungsi otak. Jadi gagalnya fungsi liver bisa membawa gangguan di otak. Oleh sebab itu, tergantung dari tahapannya, kiri, tengah makin berat, dari kiri ke tengah itu lebih berat. Mesti ada pembatasan daripada diet protein hewani. Dan juga diberikan beberapa bahan ini supaya bisa buang air besar itu dengan apa kriterianya lembek. Lalu faktor-faktor pemicu pencetusnya seperti infeksi dan electrolyte imbalance itu juga mesti dikoreksi. Lalu yang di tengah itu apabila yang lebih berat, yaitu derajat ketiga dan keempat, itu perlu dilakukan tindakan yang lebih banyak. Kemudian yang paling kanan itu adalah perlu juga mengkondisikan probiotik untuk bisa memperbaiki mikrobiota di usus. Jadi beberapa hal ini kombinasi dia membantu supaya eh, liver itu karena tidak bisa mengolah amonia, maka akumulasi amonia yang berlebihan itulah yang menjadi penyebab gangguan daripada HE. Jadi hepatic encephalopathy, gangguan terhadap fungsi di otak. 好，下一页。对于一些难治性的一些
顽固性腹水，我们有些是我们要进行一个替死替死我们的一个门静脉的一个分流的一个手术来进行，但是这些患者的话做了这个手术，其实我们要警惕他这个肝性脑病的一个发生的一个情况。Kalau lihat yang bagian paling kiri adalah terjadinya terjadinya varises di pembuluh pembuluh darah vena yang ada di dalam saluran makan. Jadi itu esophagogastric. Kalau itu terjadi, maka dilakukan tindakan yaitu tindakan shunt fotosistemik yang tingkat keberhasilannya itu relatif tinggi, mencapai homeostasis 85 sampai 90%. Nah, barusan yang dijelaskan itu yang sebelah kiri seperti itu. 肖医师，回到原来的，哎，还是下一个幻灯片？下一个，哦，kita 下一 lompat 个，yang berikutnya. 好，再下一个。Yang berikutnya. 这我们最后讲的就是我们怎样的去预防和长期的管理。对于一个小孩子出生的时候我们进行预缸疫苗是最有效的一个预防手段。而丙肝的话，我们要进行一个我们的一个通过我们以前的话，这个血液的献血的筛查，还有避免我们这个共用，比如说我们吸毒共用针头这样的情况甲肝和戊肝主要是要注意我们饮食的卫生问题。Oke. Jadi di lembar ini, bagian paling kiri itu adalah hepatitis B. Poinnya adalah bagaimana melakukan pencegahan. Pencegahan yang terbaik, paling efektif adalah melalui vaksinasi. Bahkan misalnya sejak bayi, gitu, sejak kecil. Jadi PR yang untuk hepatitis B adalah dilakukan vaksinasi seekstensif mungkin. Bagian yang tengah itu adalah hepatitis C. Jadi hepatitis C itu teknis medisnya untuk pengobatan itu boleh bilang harapannya sudah bagus, tapi hanyalah bagaimana bisa mendiagnosa, mendeteksi dan mendiagnosa, mengetahui secara dini orang-orang yang terinfeksi hepatitis C. Karena umumnya adalah asimptomatik, tidak merasa apa-apa. Yang paling kanan itu adalah pencegahan dan pengendalian hepatitis tipe A dan E. Ini terutama adalah biasanya infeksi itu melalui saluran itu makanan. Jadi penting untuk menjaga di aspek makanan. Oke. 好，下一页。对于我们的一个酒精肝戒酒，这个是一个非常重要的，而我们要健康的饮食，而脂肪肝我们要控制我们的高脂肪饮食的一个摄入，而我们还有一些药物性肝炎，这个要非常注意，尤其是我们经常有些人认为西药有副作用，而中药没什么副作用。其实从我们中国来讲，好多喜欢服中药，但是中药里面也有肝损害的一些药物其实占的比例，药物性肝炎中药占的比例还是第一位的，所以我们在用中药的时候，我们也要
特别注意。一般我们都建议要到一些正规经验丰富的中医生开的中药，而且要服中药的过程中，我们要去监测它的肝功能。Di lembar ini, gaya hidup yang kita bisa lakukan sendiri dengan pedoman, oke, lembar berikut, lembar terjemahan, bahwa gaya hidup kita terkait dengan hepatitis. Yang paling kiri adalah konsumsi alkohol. Bagaimana kita yang sudah menjadi kebiasaan, bagaimana kita mengerem, kalau bisa berhenti paling bagus. Sehingga itu diberikan kriteria asupan alkohol. Laki-laki kalaupun dia masih minum itu 20 gram per hari, kurang 20 gram atau kurang. Untuk yang wanita itu 10 gram atau kurang per hari. Ya, kebiasaan di Tiongkok mungkin pakai gram ya, walaupun itu cairan. Kalau kita di sini mungkin pakai cc atau liter. Kemudian yang di tengah ini adalah pola makan. Jadi pola makan yang rendah lemak dan tinggi protein dan juga kualitas vitamin dan lainnya. Jumlah kalori juga harus dijaga, terutama adalah gula refined sugar. Gula yang sudah bersih murni itu tingkat gulanya sangat tinggi. Menghindari lemak jenuh. Itu yang bagian tengah. Yang paling kanan itu adalah mesti dijaga obat-obat yang punya kemungkinan hepatotoksik. Obat yang merugikan kondisi liver, membebani liver. Banyak orang berpikir di Tiongkok, banyak orang berpikir bahwa obat-obatan herbal aman, tidak ada efek negatif. Kalau obat-obatan barat umumnya selalu disertai dengan side effect. Jadi banyak yang berpikir obat-obatan TCM itu tidak ada side effect. Sebetul itu juga bukan sepenuhnya benar. Ada bahan-bahan herbal, ada bagian tertentu yang mungkin ada resiko efek, bukan nggak ada. Jadi memang secara rata-rata dia punya efek sampingnya itu lebih kecil daripada obat-obatan barat. Secara umum rata-rata demikian. Tapi orang yang punya keluhan hepatitis, dia haruslah pilih obat atau apa di bawah pengawasan dokternya dan dengan ketat sehingga tidak jadi bumerang, bahkan ya memperparah, membebani liver yang sudah sakit. Oke, next. 好，下一页。好，下一页。已经下一页了。啊。那么除了我们这样去预防呢，其实我们的随访是非常重要的，尤其是我们肝炎，一般很多稳定的，我们3个月要复诊一次那么我们包括复诊的内容，包括我们抽血的肝功能这些我们的肿瘤的标注，还有我们肝脏的彩超。必要的时候，我们还会去做 CT 或者 MR。Jadi bahwa untuk pasien hepatitis itu penting untuk lakukan follow up control check. Itu yang paling kiri itu adalah terutama memang sudah di tahap sirosis itu harusnya 3 bulan sampai 6 bulan harus periksa fungsi hati ya dengan berbagai indikatornya ini. Kemudian yang bagian tengah itu adalah perlu deteksi dini apakah ada kemungkinan dia bisa menjadi kanker liver. Jadi sedikitnya 6 bulan sekali lakukan USG abdominal. Jadi bersamaan dengan pemeriksaan indikator lainnya untuk pasien yang sirosis. Oke, next. 好，下一页。好最后我总结一下目前我们慢性肝炎的流行趋势是在下降的
就是我们病毒性肝炎，但是重点在于我们诊疗和治疗率是不高，而我们的脂肪肝是持续在升高的那么刚才我们分析过了什么原因那么其实所有的肝炎。其实，甚至所有的病都是要早发现、早治疗才是最好的一个治疗的策略。我们治疗的话要个性化，要规范才有效那么其实我们中国讲过一句话，就是说最好的医生是治未病那么预防就是最好的治疗。Berikut ini kesimpulan dari paparan yang tadi, 4 poin. Yang pertama adalah prevalensi kejadiannya hepatitis virus kronis, walaupun tren statistiknya itu menurun, tapi tingkat diagnosa dan pengobatannya itu boleh bilang presentasinya belum cukup tinggi. Banyak yang belum terdeteksi. Oleh sebab itu, fatty liver seperti contohnya, prevalensinya terus meningkat. Kemudian bisa menjadi kronik hepatitis. Poin yang kedua, maka deteksi dan pengobatan dini itu adalah strategi yang terbaik. Jadi seawal mungkin, walaupun ada penyakit, seawal mungkin itu masih bisa kontrol lebih baik, tidak menjadi lebih parah. Eh, Poin yang ketiga adalah pengobatan terhadap kasus-kasus hepatitis atau yang lebih berat, maka eh, programnya itu dibuat menjadi personalized secara individual untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Mungkin tiap orang kondisi berbeda, mungkin butuh pilihan ataupun dosis yang berbeda. Poin 4 itu adalah ajaran dari para leluhur sejak zaman dulu. Pengobatan yang terbaik adalah mencegah jangan sampai terjadi sakit. Kalau sudah sakit, tentu tahap yang paling awal, paling dini itu adalah lebih baik daripada dibiarkan berlarut. Nah, poin-poin seperti itu adalah kesimpulan dari paparan dari pembicara pertama. Baik,